Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilai amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita dah masuk 3 Rejab. Start counting ni mas sekalian. Bila masuk Rejab ni bermulanya untuk kita counting. Kita mula fokus balik. Kita mula back on track. Mungkin ya sebelum ni kita tahu bulan Hijrah, tapi kita lebih familiar untuk kita guna Masihi, sebab memang hari-hari kita guna Masihi. Namun bila masuk Rejab ni kita kena back on track balik. Kita kena ingat dah 3 Rejab. Dan kita dalam perjalanan road to Ramadan, sehingga kan doa yang disunahkan baca dalam bulan Rajab ini ialah untuk meminta keberkatan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi dah masuk 3 Rajab. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita mendahului carta. Tarikh hijrah sentiasa terkedepan. Tarikh Masihi baru bulan 1 2024. Tarikh hijrah dah Rejab, depan ni Sya'ban, lepas tu Ramadan, lepas Ramadan Syawal, kemudian berganjak menghampiri bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, lepas tu Muharram 1446. Laju jemaah sekalian. Islam ni bersifat laju, tapi bukan terburu-buru. Islam ni bersifat segera, tapi bukan tergesa-gesa. Laju dan segera. Laju tapi tidak terburu-buru, segera tapi tidak tergesa-gesa. Jemaah yang muliakan Allah, alhamdulillah. Jadi kita dah bersiaran malam ni, bantu di FB, bantu sebarkan lagi ni. Sahabat kita tak masuk lagi, amat tak masuk lagi ni, bantu sebarkan. Start lagi saya terus live ke, saya terus start menajak umat nanti. Sian ada yang tak dapat untuk bersama-sama. Jadi bantu jemaah sekalian, bantu. Kita dalam buat kebaikan ni kena bantu-membantu. Ta'awanu 'ala birri wat taqwa. Bantu. Bantu orang ingat, bantu orang untuk tahu, bantu jemaah sekalian. Tinggal lagi kalau dia dah diberitahu dia tak mau, tu biarlah, rugilah dia. Tapi kadang memang orang nak tahu tapi tak sampai maklumat pada dia. Jadi kita bantu sampaikan, kita bantu jadi facilitator dia, kita bantu jadi wasilahnya agar melalui kita orang dapat kebaikan. Orang dapat kebaikan tu kita jadi bridge-nya, kita jadi jambatan je mas sekalian. Jadi pahalanya kita pun dapat, sebab orang tu buat baik kerana kita duk promote, kita duk sebar kebaikan, lalu orang tu buat baik, kawan tu buat baik, jadi pahalanya pahala
yang berganda-ganda mengalir dia sama tak berubah. Apa yang si fulan tu dapat, kita pun dapat. Sebab apa? Sebab Allah Maha Kaya. Jadi kebaikan ni jangan dihadkan. Mungkin kadang-kadang kebaikan tu bila kita sebarkan, ada setengah tu ya mungkin tak suka kan. Tapi kerana kita nakkan kebaikan itu tersebar dan kita nak dapat pahala daripada asbab kita sebarkan itu, kemudian orang nak beramal dengan apa kebaikan yang ada, maka kita pun dapat pahala, dipanggil pahala mengalirnya, pahala terpijak dipanggil. Keuntungan yang mengalir berganda kerana kita menjadi wasilah menyampaikan kebaikan. Alhamdulillah jemaah yang memuliakan Allah SWT. Baik, insya-Allah pada malam yang penuh barakah ni, Allah bagi kita ruang dan peluang, masa dan tenaga untuk kita terus mengisi dengan misi munajat umat. Alhamdulillah, Allah bagi tenaga, Allah bagi ruang, Allah bagi masa. Jadi kita nak peruntukkan masa kita ini untuk kebaikan, insya-Allah mas sekalian. Jadi dalam bulan Rajab ni, insya-Allah kita seboleh-bolehnya tak nak miss malam. Jadi insya-Allah setakat ni kita dah bermula malam 1 Rajab, 2 kita dah insya-Allah semalam pun kita jalan juga, walaupun kita pun mula lambat. Malam ni pun kita jalan juga jemaah sekalian. Jadi bear in mind, kena remind diri tu, penat macam mana ke, letih macam mana ke, kena usahakan. Sebab malam ni bulan yang mulia jemaah sekalian. Kita nak belajar untuk tak nak bagi alasan. Mungkin yang jemaah sekalian ada ruang, boleh rehat dulu kan. Boleh sebelum nak mula kelas, boleh menyandar dulu kan. Set jam, tidur saat, lepas tu bangun balik. Jadi rugi lah sebab kita nak baca Fatihah ni. Kita nak hidupkan. Dan malam, zaman setiap malam di malam bulan-bulan yang Allah muliakan ini, apatah lagi amalan-amalan yang kita nak orang kata apa, nak amalkan, tak adalah khususiatnya, tak ada apa khususan. Tapi kerana kita dah mulakan daripada malam-malam sebelumnya, kemudian masuk pada malam yang Allah muliakan, ini malam pada bulan yang Allah muliakan, maka malamnya pun mulia. Bulan tu mulia, maka sepanjang bulan itu dimuliakan. Maka kalau kita menjaganya dengan untuk kita menghidupkan siangnya, menghidupkan malamnya, maka mudah-mudahan kita pun dapat tempiah barakahnya daripada keberkatan bulan Rajab. Kemudian kita nak buat persiapan untuk berhadapan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah sekalian. Jadi kena standby. Bagi yang baru ikut, alhamdulillah memang kita akan setiap masa, setiap malam kita live 11.30 insya-Allah. InsyaAllah sehingga belum sampai pukul 12. Tapi kita nak azam, nak tekad untuk bulan Rajab ni, kita nak insyaAllah kita nak jaga. Bagi yang yalah kalau dah tertidur tu nak macam mana, letih no sian, tak apalah. Ni memang tak ada apa-apa, nak tidur lah. Allah, macam mana mas sekalian. Tapi tak apalah, benda bukan wajib kan. Tapi kalau kita buat benda yang sunat ni, pahala, untunglah kita. Tapi kalau kita niat untuk ilmu pula, padanya mengingatkan kita pada Allah, jadi jatuh wajib, hukum pahala wajib. Cuma kita letaklah mengikut kemampuan kita lah, insya-Allah. La ikraha fiddin. Kita tak mau paksa, tapi barang siapa yang berusaha bersungguh-sungguh ke arahnya, pasti berbeza dengan yang ala kadar saja. Dia buat ala kadar, pasti berbeza hasilnya bagi mereka yang bersungguh-sungguh untuk menjaganya. Kalau anda sakit tadi tu, tak larat, rehatlah. Jangan paksalah. Juga-juga mata gitu, rehatlah. Tak apa. Yang penting insya-Allah dah mula dah niat, kemudian kalau tak larat, rehat. InsyaAllah. Jangan tak nak sebab malas lah. Ustaz ni, itu kat ulang-ulang Fatihah dia. Tak apalah. Ataupun tadi dah baca, malam ni rehat lah. Datang dia punya bisikan, tak payahlah bawa banyak kali, tak payahlah. Kan? Cuba kalau dapat fadilat nampak. Barulah kabut nak kan. Sebab tak nampak. Bila tak nampak, lepas tu ingat kita bahaskan tentang perkara biasa, benda biasa.
Suruh rumah sentiasa sibuk Ustaz. Dan nama pun rumah kita takkan kita nak biar kan. Dia ni betul lah tu sibuk kan. Takkanlah kita nak biar sibuk, jangan menyibuk. Memang hidup ni memang sibuk kan. Suruh rumah ke tak suruh rumah ke. Tapi biasanya nyibuk lebih. Betul lah tu. Sibuk, nak sibuk lagi try jaga 5 waktu kat masjid tengok. Kalau kabut nak pergi masjid. Pergi try tengok. Asal nak duduk lagi nak prepare pergi masjid lah. Sibuk. Kita ni memang kena sibuk lah. Sibuk untuk apa? Untuk mendapat perhatian Allah. Bukan sibuk sebab sebab itu gini kan. Sebab apa? Sibuk ni sebab yalah turut rumah, tapi jangan sibuk sebab benda lah. Sibuk memang sebab nak buat ketaatan, kena sibuk lah. Ya Hajah Atikah Masud Fita, darah tinggi 185. Dia naik darah tu ke kadang Yelah, mudah-mudahan jangan terlampau fikir banyak. Fikir, jangan terlampau banyak fikir, tapi banyakkan tafakur dan berzikir. Berfikir dengan zikir. Benda biasa akan jadi luar biasa jika faham. Benar Pak Su, mantap. Tapi itulah, nak nampak benda yang biasa jadi luar biasa tu yang payah. Biasa orang nak nampak luar biasa baru tengah-ngah, barulah beria-ria. Jadi kalau biasa tapi boleh nampak luar biasa, itu anugerah. Siapa boleh nampak luar biasa pada perkara biasa, Masya Allah, Alhamdulillah. Apapun bagi yang sakit Allah sembuhkan ya. Bagi yang sakit Allah sembuhkan, Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah Ustaz fikir nak apa Quran? Ya silakan. Dia kalau dia macam mana? Ada amalan yang kadang kita fikir, kalau tak boleh jangan paksa. Benda yang belum sampai kewajipan, sebab tu kadang-kadang dia akan efek kita punya badan kita. Ya bagus ngapal, silakan lah. Tapi kalau dia ada itulah tu. Ya Allah Ustaz fikir nak ngapal, aku tak apa-apa lagi, tension. Bila tak apa-apa lagi je risau. Macam mana pula? Dia amalan ni dia takkan bawa macam itulah. Kalau betul amalan tu berat macam mana, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia takkan bawa kerisauan. Luar biasa saya sakit, terima je. Jangan je tu buang. Saya terima sungguh-sungguh. Je tu tak boleh. Saya terima je. Dah luar biasa sakit, saya terima je. Jangan. Je tu buang. Saya terima sungguh-sungguh. Saya terima sungguh-sungguh. Sakit, ya, saya terima sungguh-sungguh. Jangan je tu, buang je tu. Biar nampak kan satu penerimaan yang bukan penerimaan yang sekadarnya. Yelah, terima je lah. Dengan saya terima. Saya terimanya nikah. Saya terima nikahnya. Kan macam tu kan. Saya terima je. Ni saya nak nikah kan ni, Qadi nak start nak nikah ni, kamu terima lah. Saya terima je Qadi. Nampak macam dah semangat, terima je, biar saya lah yang terima, katanya Qadi pula. Pula dah. Lah jemaah yang mulia Ta'ala. Semangat lain macam dia tak tahu sebelum nak lain macam ni pun dah separuh kuyu dah juga. Daripada subuh jemaah sekalian. Kan daripada subuh kita. Tapi itulah, ada ketika memang kita kena bagi all out. Saya terima seadanya. Saya terima dengan apa yang ada. Perkataan seadanya tu ubah lagi. Kena ubah je Ustaz. Ya. Saya terima seadanya, macam bunyinya macam sebenarnya tak terima, tapi tak apalah seadanya. Jangan. Sebab kita berusaha dengan Allah. Saya terima apa yang dia adakan. Ibarat saya terima seadanya lah. Macam kata rumah kita nak bermanih mulut, kata kan, alah inilah yang ada, macam kekurangan lah tu kan.
Saya terima apa yang ada. Ya betul sih, ya Polri tak kena pula malam ni. Bukan first time First time tengah ngah kena. Allah masuk kena betik. Saya terima apa yang dia adakan. Ya, itu terbaik. Saya terima apa yang Allah adakan, insya-Allah. Sebabnya ada itu bukan ada sendiri, pasti Allah yang mengadakan. Bisyarri wal khair, Allah adakan buruk dan baik. Fitnah. Wa ilaina turja'un, kepada Allah kita dikembalikan. Alhamdulillah. Baik, amalan je macam itu ya. Amalan macam itu, jangan. Ya, kadang-kadang benda baik, tapi kalau kita tidak atur dengan baik-baik, kita tak atur dengan sebenar-benar aturan, maka kita akan berada dalam bebanan balik dan terbeban sebab dia tidak duduk dalam aturan. Aturan itu apa maksud? Dia ada keutamaan kan. Jadi kita appreciate dulu amal yang ada, yang dah Allah adakan, itu kita hargai sepenuhnya, insya-Allah. Kemudian nanti Allah tambah lagi, saya reda, alhamdulillah. Ingat, bila saya reda tu, dia jadi penawar kepada segala kesedihan. Reda membawa kepada satu hati yang membawa kepada kenikmatan sebenarnya. Lagu Rabbani ada tu. Reda menjadi penawar. Apa lagu? Reda menjadi penawar segala erti duka. Reda apabila, apa lagu tu? Lagu Rabbani, lagu edisi album yang berapa dah lupa dah. Jadi penawar dia. Reda tu penawar. Terima yang keberapa tu tak? Ini Pak Amir Nurdin Al-Had. Kita terimalah yang keberapa yang dia ada. Yang keberapa tu Pak Amir. Kita tunggu Pak Amir. Allah nak adakan berapa Pak Amir? Silakan. Dulu kerak sakit kepala bila amalkan surah Al-Hashr ayat 21-24 dengan izin Allah dah jarang sakit kepala. Alhamdulillah. Ada sahabat kita seorang ni, Syamizi, ada cerita tu mana dia? Mana Syamizi tu? Mesti naik nama, saya seru nama. Dia ada satu sakit kepala, migraine, dia katanya. Kejap-kejap sakit je, sakit. Tapi ikut pengajian katanya. Lepas tu Al-Hadi dia amalkan Al-Fatihah. Dia umrah. Ada muncul. Syamizi tu. Alhamdulillah muncul pun. Cerita sikit. Hilang sakit kepala tu. Allahuakbar. Tapi sebenarnya ni mas sekalian, kalau kita duk tengok pasal sakit kan, ni ialah kita bercakap dalam sakit umum lah, sakit umum Kita tak minta tu sakit tu, tapi nak bagi tahu rupanya kan. Setiap apa yang Allah datangkan dalam kesakitan, dia berserta dengan imun, kekuatan. Cuma kita nak terima dari konteks bagaimana. Rupanya bila sakit tu, ini saya cerita, bukan cerita pengalaman kebenaran. Ini Allah perjalankan. Ada setengah orang, dia bila sakit dia akan jadi dia down tu cara cakap. Sebab cakap tu hati-hati. Cakap perkataan tu, itu akan membawa kepada keyakinan, yang yakin tu dia akan membawa kepada devaluate, dia akan down. Sekarang ni bila kena, rupanya Allah bagi, bila kita sakit kan, Allah uji sakit. Sihat ujian, sakit ujian. Tapi sebenarnya bila Allah, kita tahu sakit tu nak menguatkan, sakit untuk menyihatkan. Jadi kita is okay dengan sakit. Kita terima. Sebab tu kita faham bab takdir. Takdir kena terima. Jangan lawan. Ada orang sakit macam ni. Saya pernah cerita ni dulu. Dia macam ni. Jangan tahan sakit tu. Ada orang dia bila sakit dia meneran, dia tahan dia. Jangan. Release. Dia kena lepas dengan terima sakit, terima. Dan jangan menahan, jangan melawan. Berfikir lain sekali dia macam mengalah. Kalau melawan, kita akan kalah. Kita tak akan terlawan sakit tu. Jangan lawan. Kita akan, dan jangan terminta-minta pula. Sebab kalau kita lawan, dia akan datang satu note intonasi yang apa? Yelah katanya. Nah, meneran tu nak bersalin. Tak juga. Bersalin sebenarnya bukan meneran.
Saya ada setiap kali salin kan. Dia meneran, maksudnya menahan. Salin dia bukan menahan, meneran tak tahan. Dia nak lepaskan. Tapi maksudnya bila sakit dia freeze kan. Memanglah dia automatik badan tu dia akan jadi macam kejar sakit sebenarnya. Tarik nafas. Sebab tu kalau sebab apa saya kata bukan meneran? Sebab dia kena tarik nafas. Tarik dalam, lepaskan. Cakap macam dia misalnya. Jangan nampak sakit tu azab. Lihat sakit tu, lihat siapa yang tak sakit benar. Dan satu lagi apa yang diamalkan. Dia gini, nampak sakit tu sihat. Saya dah cakap gitu. Kita duduk tengok salin. Alhamdulillah lah, Allah bagi. Kan? Ada sakit tu sihat. Tengok sakit tu sihat. Tu insya-Allah itu satu tips yang orang kata tengok dengan nama Allah. Jadi kita tak panik dengan sakit, kita tak rasa macam sakit ni menyusahkan, merimaskan. Sakit tu membuatkan satu keadaan yang sebaliknya kita tak mau. Kita nak ya sakit. Kemudian ya sakit. Sakit. Alhamdulillah sakit macam gitu kan. Sakit okey biasa kat tu sakit. Dia macam gitu. Dia macam tu. Sakit sihat itu pakaian kita. Sakit tu sihat. Kita tengok sakit sihat. Maknanya kalau boleh sakit tu sihat lah tu. Kau tengok tak sakit-sakit, dia pegang dia tak kebal-kebal, dia tak rasa sakit, tak lama. Tak lama. Sihat, tak sakit-sakit. Sakit tu. Terbalik. Saya ni sihat, tak sakit-sakit. Sakit tu. Sakit apa? Sistem ada tak betul lah. Mesti ada. Sebab tu Firaun jadi Tuhan sebab dia tak sakit-sakit. Jadi kalau sihat, mesti ada sakit. Tapi jangan cari penyakit. Sakit adab je, betul ke macam tu Ustaz? Dia bukan perkataan hadap je, jangan. Dia perkataan nampak simple kan, kita hadap je, terima je, asal adanya dia. Perkataan ni bila kita kaji dalam Lisanul Haq kan, kalang-kalang kebenaran dalam kehidupan, dia sangat memberi kesan. Apatah lagi dia ada kaitan dengan, sebab tu Nabi kata berkata baik atau diam. Okey, jangan kata hadap je. Jangan je tu buang. Kita hadapinya. Sakit tu kita hadapinya. Hadap je ni dia satu impression lain. Dia akan hadap je. Saya kena hadap je. Saya kena hadapinya. Okey, saya kena hadapinya. Saya kena terimanya. Okey. Ada orang begitu payah nak sakit. Okey. Sekali Allah bagi, saya lah tu. Allah buat saya memang payah sakit dulu. Sekali kena tumbang. Tapi bila begitu kita beringat. Dan Allah bagi sihat sekarang ni, kita ingat. Saya cakap kan, kita nak sakit saja Allah. Tapi bila sihat, kita tak nak respon apa-apa. Sama lah macam dapat suami buruk, jahat, kita pun nakkan Allah tolong. Allah tengok. Tapi kalau dapat suami yang baik, kadang lupa, kadang-kadang kita leka. Sebab tu kadang bahaya juga benda. Sebab tu Allah kata lapang, senang, ramai, sikit yang bersyukur kan. Jadi kita belajar syukur dengan sakit dulu kan. Kita tukar, memang sabar dengan sakit. Tapi kita cuba bawa pada perasaan syukur supaya nanti sihat kita lebih bersyukur. Itu ubah dah. Macam itu tak? Boleh kan? Walaupun kita utama kita sabar tu kita memahami ini adalah aturan Allah dan kita bersyukur. Sakit dapat pahala bila redha ya. Sihat itu amanah, padanya ada ibadah. Tapi memang macam tu Lagi tu bila sakit mas sekalian, pernafasan kena jaga. Pernafasan cukup penting. Pernafasan kena jaga. Jadi nak jaga pernafasan, jaga time sekarang. Sekarang kena atur pernafasan dengan ketaatan, aturkan dia.
Sebab dia perkaranya macam mana juga. Bila sakit kita di luar jangkaan kita kan, macam mana respon badan kita, kadang kita memberontak. Sebab ketika kita sihat, kita tak tune nafas kita. Sekarang tune. Sekarang ni tuning nafas. Apa maksud tuning nafas? Maksudnya dalam konteks ibadah ni mas sekalian, kita sangat menekankan konsep tomak nina, tenang, relax. Jadi waktu itu sebenarnya dia adalah menyusun nafas kita. Kalau siapa yang ada pakai jam ke ataupun biasa kita cek heartbeat kan, jantung kan. Heartbeat ni sebenarnya dia adalah tengok konteks pernafasan. Sebab tu atlet-atlet juga dia train untuk kontrol heartbeat paling rendah di saat dia tengah heavy load. Dia tengah training tu, dia nak buat minimum dah heartbeat dia. Itu canggih lah. Memang heartbeat dia memang power Allah buat kan. Jadi bila dia betul-betul kena nak guna nanti, dia pergi maksimum pun dia tak pergi maksimum. Maksudnya macam tu kan. Sebab itu training ni dia berterusan. Kenapa kena training berterusan? Macam kita malam-malam duk terjegat di depan handphone kan. Pertama kita train supaya kita sentiasa diingatkan. Saya pun nak ingatkan diri saya, nak jemaah sekalian, kita nak membina hubungan dengan Allah dengan munajat, supaya kita dapat satu tempo tau. Tempo ni yang susah. Sebab tu kalau kita tengok orang yang training, dia kena train, dia tak boleh berhenti, dia kena konsisten. Sebab dia nak dapatkan tempo tu susah. Once dia dapat tempo, rentak dia dipanggil tomak nina. Tomak nina itulah yang ada pada kunci kepada ketenangan. Dia ada step dia. Nak dapat step tu, ya Rab, dapat tu jemaah sekalian. Ya Allah. Dia relax, dia boleh baca pergerakan. Depan ni apa? Depan ni apa? Allah Akbar. Sakit nak telan liu payah, tahu tak apa kan? Kalau sakit tekak yang sama, liu yang sama. Sekarang relax, tak ada rasa apa. So kali sakit tekak, liu yang sama, telan. Rasa tak mau telan rasa kan. Sekarang sebab tu tomak nina tu penting. Dia tomak nina tu tempo bertenang lah. Sami Allahu liman hamidah. Tak lepas. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Kan ada move dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak ada imam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehingga kan satu riwayat Nabi tengok ada si fulan ni solat tak ada tomak ninah. Nabi suruh solat balik. Tiada solatnya sebab rukun kan tomak ninah. Tomak ninah. Baik jemaah sekalian, sebab tu sekarang tempo. Tengah tenang, tengah lapang, tengah sihat, jangan gelojoh, jangan gopoh. Jangan didik hidup dengan kelang-kabut. Dah? Jangan kelang-kabut. Cantik kopi alhamdulillah hazami fali rabbi ni jemaah infak ni. Ada penanja busana. Alhamdulillah. Dengan macam ini, sebab tu kita Allah bagi lapang, jangan kita kelang-kabut. Kan kalau lapang itulah dia nak struggle. Tiba susah, sesak nafas dia. Tengah tenang, tengah lapang, susun tempo. Ustaz, waktu Allah Akbar tu tarik nafas kan, bukan bos. Itu kaedah cikgu, boleh. Kalau belajar ambil tarik nafas. Dia ikut kaedah ambil kat siapa. Ada yang tarik nafas, Allahu Akbar. Dia nak tarik serentak pun boleh, nak tarik lepas tu pun boleh. Tapi yang maksud saya, pernafasan tu ikut kita tempo lah, tempo. Kalau dia ambil betul-betul ada belajar ilmu pernafasan, adalah step dia. Tapi secara alaminya tanpa kita mungkin tak dapat note yang tepat, kita akan nampak tempo pernafasan kita.
Dia ada rhythm tu kan. Relax je. Okey, kita pun baca kat situ. Jadi setiap kali kita ambil bacaan Allahu Akbar, memang kita akan tarik nafas sebab kita perlukan nafas untuk berkata-kata kan. Kalau tak cukup nafas, kita tak boleh berkata-kata tu muncungak-cungak tu. Sabar. Tarik nafas. Okay, relax. Okey, baru cerita. Kadang-kadang bila panik kan kita tak boleh nak bercakap sebab nafas tak sampai. Sebab tu kita akan tarik Allahu Akbar. Kan? Tarik lagi. Tapi nak bagi tahunya kedudukan nafas kita. Nikmatilah nafas itu ketika diberi peluang tengah senang ni. Kadang kita tak jaga pernafasan tu ketika tengah lapang, tengah tak sakit. Sebab tu bila sakit kita tak boleh nak kontrol nafas kita. Sebab tu kalau trainer ataupun orang yang training kan, nak dapatkan fitness tu, nak dapatkan nafas sebenarnya. Dia pun hari-hari training supaya dia tak rasa penat tu. Kita kan baru nak training, baru nak buat kan, kita akan rasa mengah, penat sebab waktu tu kita tak baca tempo. Tak boleh. Tapi bila dia dah dididik, dia dah di-train selalu, ketika dia exercise, dia buat latihan, maka akhirnya dia tak rasa penat tu dah. Bila tak rasa penat, bermaksud dia dah dapat tempo nafas tu. Jadi waktu tournament, waktu kejadian acara tu, dia dah boleh maksimum. Okay, sekarang berbalik pada hidup kita. Sekarang ni, bila kita di-train setiap malam, contoh kita mengaji, munajat, sebenarnya kita tengah train, kita panggil keyakinan kita. Kita nak train sebelum datang impaknya real. Sebab datang real nanti Allah uji, waktu tu kita dah ada latihan untuk kita menghadapi situasi tu. Faham je maksudnya? Sebab tu ramai orang bila dia leka, dia tak buat persiapan, kena nanti dia sesak nafas. Itu cara dia jemaah sekalian. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kita buat muzakarah, kita isi buat pengajian setiap malam ni adalah sebenarnya tujuannya itulah. Untuk membuang keraguan, menundukkan perasaan, dengan meluruskan kepahaman. Kita nak luruskan kepahaman. Ada kepahaman kita yang kadang-kadang tersalah dalam kefahaman kita. Lalu macam mana tahu kita tersalah kefahaman? Kita kadang-kadang menggunakan perkataan-perkataan itu. Perkataan-perkataan itu juga kadang-kadang membentuk kefahaman-kefahaman yang salah. Sinilah dia nak kacau. Dah. Okey, baik jemaah sekalian. Macam mana kena anxiety pun ada kaitan dengan apa ke ustaz? Ya, sama. Dia macam gini. Ni dalam orang kata apa? Dalam research nanti saya akan dalaminya. Cuma saya nak beritahu, semua yang melibatkan kepercayaan, pemikiran, keraguan, semua tu pernafasan, dari nafas. Okey, dia ada dua, biologi, bioenergi. Bioenergi itu pernafasan, biologi itu darah. Tapi dalam darah tu ada pernafasan, ada oksigen. Okey, kat mana datangnya anxiety ni? Dia keraguan. Cuma kenapa di handle oleh doktor, hospital? Kerana dia akan melibatkan fizikal. Kadang-kadang dia akan pergi pada darah, pergi pada fizikal dalaman. Sebab pernafasan akan efek badan. Kalau nafas kita tak cukup, maka badan kita akan masalah. Otak ni masalah, badan pegal-pegal, sakit-sakit, jadi banyak sistem terganggu. Jadi doktor kena handle. Cuma nak bagi tahu, dia sistem tu masuk dekat sistem pernafasan. Keraguan duduk kat pernafasan. Sebab tu orang yang ragu, dia punya nafas dia laju. Cemas, ragu, nanti apa-apa jadi kang? Kenapa? Sebab tu dia shaking. Dia berpeluh-peluh kadang-kadang. Kang, apa jadi? Kang. Nampak? Sebab pernafasan akan berombak. Sebab tu kita akan treat, kita akan rawat. Dari mana datangnya isu anxiety ni? Tengok, isunya adalah kefahaman. Apa benda yang dia duk takutkan itu sampai menakut-nakutkan dia? Oh, dia salah faham dia. Tu trik. Kalau kat darah, kita cek darah.
apa kuman yang masuk dalam darah ni. Dia check sampling kan, sampling ambil darah, ambil sampling, tengok macam-macam. Sama juga dengan kalau melibatkan keraguan anxiety, dia adalah pernafasan. Maka kita kena tanya dia, kita kena borak dengan dia, nak tengok. Oh apa faham dia tu. Oh faham dia tu lain macam. Okey, jadi kita tahulah dia punya kedudukan tu kat mana. Sebab tu kadang-kadang dia tak nak borak pun dia diam. Kerana apa? Kerana terlampau berat. Terlampau berat dia nak cerita. Sampai tak tercerita kadang-kadang. Nanti kita bantulah ringankan penceritaan tu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, mari kita akhirinya dengan munajat umat. Alhamdulillah, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan bacaan biqiraati suratul Fatihah ini Allah kabulkan seluruh hajat kita insya-Allah. Baik. Baik, dalam sebelum saya baca dalam ruqyah dalam bab bioenergi ni, bila air ubat yang fizikal, dia pantang, dia ada pantang, dia tak boleh nak dekat dengan reaction chemical, dia tak boleh terdedah dengan udara. Sebab tu kalau beli apa-apa pil ke dia ada seal dia kan. Kalau terbuka saja memang tak boleh dah makan, terdedah dia tak boleh. Ingat, dia ada pantang dia kan. Sama dengan ruqyah ni, dia ada pantang dia. Jangan main-main. Pantang dia apa? Ragu. Once ragu je, tak jadi. Dia sangat sensitif dengan keraguan. Jadi kena jaga keyakinan. La raiba fi. Jadi mana yang berhajat ruqyah dengan air suratul Fatihah, maka jangan ada sikit pun keraguan. Yakinlah dengan Allah Ta'ala ketika mengamalkan ini, padanya sudah ada fadilat yang Allah telah sediakan. Itu jaga, itu sangat penting. Itu benda yang paling sensitif kalau nak kita beramal dengan ruqyah. Dah? InsyaAllah. Baik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا بسلوه أمة إسلام بسلوه الدنيا يا الله خصوصا في فلسطين واليمن في كل مكان وفي كل زمان يا الله kekuatan berumah Islam ya Allah kemenangan berumah Islam نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب
khususan pada semua jemaah yang hadir pada malam ini, ya Allah. Kabulkan segala hajat kami, permudahkan segala urusan kami dunia akhirat, ya Rabb. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat, ya Rabb, fi kulli hajat, ya Rahman. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم منا ومنكم تقبل. بسم الله. Alhamdulillah, kepada Allah. Alhamdulillah selesai munajat umat kita pada malam ni. Tadi saya terbaca satu komen tadi, ada yang kata lepas makan prebiotik bagi anxiety banyak cure. Kan? Saya dah baca siapa tulis tadi. Prebiotik. Sebab bila napas ni mas sekalian, dia akan efek. Bila dia risau, dia akan efek kepada bahagian usus, perut, bahagian sini, darah akan efek, badan akan efek. Bila, sebab apa? Kajian, pergilah kajian. Semua kita tak ada result kajian yang tepat lagi. Wallah alam, kalau saya terlepas pandang, napas yang ada kerisauan, keraguan, dia akan berubah menjadi toksik. Hati-hati, toksik pada badan. Dia akan efek juga pada darah. Ini saya diceritakan sendiri oleh pesakit yang diuji Allah dengan kanser, suaminya dan arwah isteri dia. Dia seseorang jemaah di Damansara sana. Dia beritahu saya, Ustaz, memang kerisauan itu membentuk satu keadaan yang mana bertukar menjadi bahan toksik dalam badan. Dia jadi kanser ya mas. Sebab dia gitu. Jadi hati-hati. Memang sebab tu bila kata probiotik, bila makan boleh cure. Dia cure tu sebab dia dah bunuh lah bakteri-bakteria tu kan. Okay, fine. Sekarang ni asyik daripadanya, asbab daripada risau tu, memang dia waktu tu dia cool down sebab dia makan. Okay, tapi dia tak pergi pada core dia, yang dia punca kena tu. Okey. Jadi mungkin waktu tu dia makan, dia release. Tetapi kalau dia pergi balik keadaan itu, dia tak cure pada situasi itu, dia akan membuka balik situasi jangkitan kuman itu, jangkitan kuman. Ya tak boleh risau dan seterusnya. Ya memang tak, sebab tu Islam mengajar kita untuk orang kata apa, terima kenyataan agar tiada dia pada kerisauan. Nah, jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT. Sebab tu orang kisah kena buat bagi gembira, pesan pakar. Itulah dia kan, kena bagi gembira, happy-happy sana sini, jalan-jalan sana sini. Kes angin pun sama je Ustaz. Ya angin ni, dia angin tu dia pada situ lah. Bila dalam tu toksik, so angin tu naik, angin tu jadi toksik. Tu jadi dia senak keluar lah dia kan. Jadi toksik, Wallah alam, masalah itu saja. Alhamdulillah pada malamnya penuh barakah ni, mohon ampun maaf dari saya tak kekurangan, terkasar kata itu kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni, sehingga kita bertemu lagi bersih akan datang. Wallahu alam, aku qali hada wa astaghfirullahalazim wa lakum wa bi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan salatul subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.